Salam, saya nak tanya apa yang cikgu ajar anak saya? Tak nampak prestasi Salam langsung. Cikgu memang malas cuci pinggan kat rumah ke apa? Sampai berulat bekal anak saya. Basuhlah, ya Allah, bapak Saya malas. boleh buat report ya pasal cikgu. Kurang ajar lah cikgu ni. Nanti ambilkan gambar anak saya ya. Jangan kata gaji tak dibayar untuk basuh pinggan sampai saya malu kan cikgu. Dan lagi satu, saya dengar anak saya kena denda cuci longkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat. Saya Ali Iskandar dan seperti anda saksikan petikan komunikasi antara ibu bapa dengan guru dalam grup chat seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya yang kami kongsikan membawa kepada tajuk buli cikgu dengan tak ada soal. Adakah apa yang berlaku sekarang ini yang tertular di media sosial menunjukkan betapa hubungan antara guru ni sedikit terkesan oleh kerana ibu bapa, hubungan ibu bapa dengan guru ni terkesan oleh kerana sikap ibu bapa yang terlalu mendesak guru sehingga mencabar tugasan hakiki mereka ini, okay? Hanya untuk melihat anak itu terbela ataupun terjaga kebajikannya di sekolah. Baik, hari ini kita akan cerita lebih lanjut tentang sikap ini ataupun isu ini dan bagaimana sebenarnya kita boleh mengendalikan komunikasi ini dengan lebih berkesan, dengan beradab, kerana ia akan mencerminkan apa yang akan berlaku terhadap anak kita. Jadi hari ini saya didatangi beberapa orang tetamu sebagai panelis, ramai hari ini tapi kita tampilkan dua untuk satu masa. Di sebelah kanan saya ialah Encik Zaid Muhammad, perunding motivasi keluarga. Assalamualaikum Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Syariah Meja Bulat. Terima kasih, jemput lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan di sebelah kiri ialah Puan Syahwa Nasruddin. Beliau ialah ahli kumpulan sokongan ibu bapa ataupun KSIB Sekolah Kebangsaan Jalan 4 Bangi. Assalamualaikum. Apa khabar? Saya baik. Ya. Saya mengenali Syahwa dah lebih 20-30 tahun. Lebih kurang. Lebih, ya, itulah dia rakan sekolah. Jadi hari ini datang atas kapasiti ahli kumpulan sokongan ibu bapa. Okey, di awal program ni kalau boleh kita nak tanyalah, KSIB itu sebenarnya apa tugas dia? Apa beza dengan PIBG? KSIB ni kumpulan sokongan ibu bapa. Maksudnya dia menyokong aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh PIBG dengan pihak sekolah. Okay. Jadi dia tak berdaftar. PIBG ni dia berdaftar dengan ROS lah. Jadi dia terbuka kepada sesiapa, kepada semua ibu bapa yang berminat untuk memberi menyumbang tenaga ke arah aktiviti sekolah. Jadi dia tak macam PIBG, dia ada limited number of ahli. But KSIB ni siapa saja. So open. So, macam sukarelawan, sukarelawan ibu bapa lah. Baik, okey. Itu kumpulan sokongannya. Okey, kita kembali kepada topik kita. Yalah, mungkin topik dia agak keras, buli cikgu, ya, walhal mungkin itu sekadar komunikasi semata-mata, tapi ini kita nak membangkitkan satu perasaan ingin tahu dan barangkali daripada ini kita boleh pergi ke arah sesuatu yang positif. Setakat ini kalau kita saksikan baru-baru ini ada kes yang tertular, guru tu disuruh merangkak di dalam kelas. Jadi ini menimbulkan satu polemik bagaimana komunikasi antara ibu bapa dengan guru dan sampai boleh terjadi situasi begitu. Apa komen Cik Zaid? Ya Allah, saya bila tengok video tu saya tak sanggup nak tengoklah. Terasa macam nak gugoi mata pun ada. Bagaimana seorang ibu bapa, seorang ibu sanggup membuat seorang guru sehingga begitu. Sedangkan kalau kita tengok peranan guru saya lebih suka guna perkataan guru daripada cikgu. Dia menunjukkan martabat yang lebih tinggi lah. Kalau sanggup buat, bagi saya satu benda yang tak boleh terbayang lah, tak tergambar lah di zaman yalah, kalau kita tengok zaman imbas kembali zaman kita dulu, peranan guru sangat tinggi dalam masyarakat. Kalau kita tengok guru-guru lah yang mengubah masyarakat daripada tak pandai jadi pandai. Peranan mereka dalam negara merdeka, dekat kampung kita sendiri kita tengok biasanya guru-guru ni taraf tinggi lah. Orang memang hormat dan
orang yang hebatlah saja boleh jadi guru. Betul. Tapi apabila diperlakukan sebegitu, seolah-olah mereka merentak taraf guru tu ke tahap yang paling bawah lah. Dan saya memang tak sanggup nak tengok video tu. Saya tengok sebagai kapasiti profesional lah. Sebab nanti orang tanya, saya tahulah apa yang berlaku kan. Tapi sambil tengok tu saya bergenai mata lah. InsyaAllah kenapa sanggup buat macam ni kan. Itulah dia. Sebab saya terfikir jauh. Dia ibu tersebut mengikut hati dan tak tahulah apa yang berlaku sebelum, tapi whatever yang berlaku sebelum ni tak ada hak lah untuk melakukan seorang, bukan kata guru, seorang manusia dewasa diperlakukan di depan kanak-kanak seperti itu. Saya tak tahu apa masalah yang sedang melanda ibu tersebut. Satu namanya guru, dua diperlakukan sebegitu depan anak-anak murid, tiga ditularkan di media sosial. Jadi tiga situasi yang sangat-sangat membimbangkan. Okey, itu Cik Zaid berkongsi pandangan atas kapasiti profesional. Syawa, atas kapasiti seorang ibu yang berkomunikasi dengan cikgu dan dengan guru, bila melihat situasi tularan video sebegitu, apa yang dirasakan? Saya rasa sepatutnya ibu tu dia bawa masalah tu berbincang dengan cikgu tu mungkin di luar, bukan depan anak-anak lah. Maksudnya dia buat appointment ke, jumpa guru ke, lepas tu berbincang cara baik. Jangan sampai mungkinlah dia dalam perasaan yang marah sebab anak dia buat macam tu. Semua ibu akan marah kalau anak diperlakukan macam tu. Tapi kita kena fikir secara rasional dan kena bawa berbincang sebagai seorang dewasa. Kita kena berbincang. Mungkin kita kena dengar dua belah pihak. Apa yang berlaku, dan kalau betul guru itu yang bersalah, mungkin kita boleh bawakan ke pihak pentadbiran ke macam benda tu boleh diselesaikan, bukan dengan cara memalukan guru tu di depan anak-anak dia kan, macam anak murid yang lain. Jadi sebab itu akan menunjukkan satu contoh yang buruk. Sebab kalau anak-anak kata, oh ibu saya ni hebat, dia boleh buat macam tu ke cikgu, jadi akan datang dia tak akan hormat pada guru-guru yang lain juga. Itu dia pendapat saya lah. Okey, baik. Kami sengaja tidak mahu berkongsi video itu kerana ramai yang tidak sanggup menontonnya. Disturbing. Sangat, ya betul, disturbing. Dan ini kepada yang sudah menonton, barangkali biarkan video itu di situ. Tidak perlu dikongsi dengan mana-mana demi maruah seorang yang bernama guru ini. Okey, baik. Kita akan cerita lebih lanjut tentang teknologi yang membolehkan komunikasi antara ibu bapa dan guru ni dilakukan dengan pantas dan berkesan. Dan cabarannya, seperti itu Syawa dan Cik Zaid, saya berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang guru. Bertanyakan kepada mereka tentang situasi chat group ini. Apa pandangan mereka, dan lepas ini barangkali boleh respon daripada apa yang mereka kongsikan. Mari kita saksikan. Kalau boleh saya nak dapatkan pandangan seorang demi seorang lah tentang sejauh mana penggunaan chat group ini memberi kesan kepada tugas kalian sebagai cikgu. Siapa nak mula? Cikgu. Ya. Pada saya, dia memang memberi kesan mana gangguan dia tu kepada kehidupan guru tu selalunya lah, yang sebenarnya. Sebab benda-benda yang kecil, cikgu nak bawa apa besok, anak itu habis anak awak dekat kelas tu apa yang dia dengar kan. Jadi medium sekarang murid dia tak ambil tahu, dia tak ambil nota. Jadi gangguan ni kepada kita ni nak jawab ke? Kan kita tak jawab kan macam tak bagus lah. Kena jawab. Jadi setiap kali kena phone. Jadi sangat mengganggu lah pada saya. Memang bagi cikgu yang dah 30 lebih tahun mengajar ni sangat saya tiba di era di mana kenapa apa dah jadi dengan generasi sekarang ni. Zaman saya dulu tak ada apa ni. Okey pergi sekolah. Cikgu, pandangan mengenai topik yang Cik Ali sebutkan tadi. Kebaikannya ialah segala maklumat boleh disampaikan dengan cepat. Bila berlakunya salah guna komunikasi dalam grup WhatsApp itu sendiri yang mengganggu tugas seorang guru. Pencanggahan idea ke ataupun perulangan soalan dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri. Kadang perkara yang remeh-temeh ni berulang-ulang kali dimasukkan, ditanya. Padahal guru tu dah telah sampaikan dengan jelas. Contoh stokin lah kan. Ini boleh tak pakai stokin putih? Boleh tak pakai stokin hitam? Tapi kita dah bagi maklumat yang tepat pada sekolah dan juga pada parent. Itu salah satu contohnya lah. Tapi saya mungkin nak tambah satu lagi.
berkaitan bukan saja dia melibatkan baik dan buruknya untuk anak-anak, tetapi dia juga kadang-kadang melibatkan parents tu sendiri. Dalam WhatsApp group itu, kadang-kadang parents dengan parent bila ada ketidakpuasan hati. Contoh perkataan anak orang ni pukul anak saya, dan akan ada yang sambung-sambung pula kata betul lah ni bagi ibu bapa yang dia rasa sangat panas cerita tu ataupun berkaitan dengan diri dia atau anak dia tak bercakap. Kadang-kadang mereka tidak bersuara, tapi apa yang berlaku kesannya bila anak balik dia akan pukul terus anak-anak. Jadi kesan itu pun kadang-kadang kita kena fikir. Cikgu, saya rasa kitaran dia semua hampir sama lah. Permasalahan dia adalah salah guna lah. Kadang tepisan dia tu susah juga. Ada yang berniaga, cuba memasarkan perniagaan dia dalam WhatsApp yang sepatutnya kita gunakan sebagai medium formal pun ada. Yang kita nak gunakan hanya untuk maklumat kepada anak-anak murid saja. Jadi sedikit sebanyak dia banyak mempengaruhi lah emosi guru yang mengawal kelas ataupun WhatsApp tersebut lah. Ada tak sebarang tindakan yang dibuat oleh guru untuk mengendalikan grup-grup chat ini? Okey, saya nampak macam ini. Sebenarnya cikgu tu biasanya kami akan jelaskan pada cikgu. Cikgu kena main peranan dalam WhatsApp group tu ataupun dalam chat WeChat tu ataupun dalam Telegram group. Mereka mesti berani jelaskan tuan-tuan dan puan, perbincangan kita berdasarkan ini. Jika dia keluar daripada topik yang sepatutnya antara pihak sekolah dan pihak ibu bapa perlu tahu, tuan-tuan dan puan sila berhenti daripada meneruskan. Dan ataupun saya tidak teragak-agak untuk remove tuan-tuan dan puan. Begitu. Kadang-kadang itu salah satu daripada yang dia merupakan satu peraturan atau amaran yang jelas. Okey, itu antara pandangan sebilangan guru lah, dan barangkali ramai guru berkongsi pandangan yang sama. Sebelum tu kami nak maklumkan bilangan tahun itu sebenarnya bukan usia mereka tetapi bilangan tahun mengajar. Ya, kami mohon maaf atas kesilapan ataupun situasi teknikal di situ. Baik, kami bertanyakan apa yang boleh guru lakukan. Sebenarnya bila didengar kembali, lebih kepada guru harus bersifat otoritatif dalam mengendalikan chat group itu. Ya, jadi ini salah satu perkara yang boleh difikirkan dan barangkali boleh dikembangkan juga. Okey, Syawal mempunyai anak satu yang bersekolah di sekolah Jalan 4 dan satu lagi sekolah berbeza. Okey, adakah situasi chat ini sama di kedua-dua sekolah ini atau bagaimana? Tak, di satu sekolah ni dia ada WhatsApp group yang boleh berkomunikasi two-way communication. Okay. Satu lagi ni cuma Telegram. Maksudnya semua info akan dihantar ke Telegram. Jadi ibu bapa akan dapat aktiviti yang sekolah anjurkan, tapi tak boleh nak reply. Maksudnya one way communication lah. Jadi saya rasa kalau yang itu bagi saya personally lagi aman sebab tak banyak yang masuk, cuma bila penting saja masuk. Tapi bila yang terlalu banyak two-way communication ni, dia punya soalan tu kadang remeh, kadang-kadang tanya benda yang tak kena ataupun share video yang tak kena dengan sekolah. Jadi benda tu mengganggu. Ya. Okey, setakat ini sebagai ibu bapa dalam grup itu, apa yang kalian buat untuk memastikan tidak melarat kepada perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang sepatutnya cikgu nak sampaikan? Adakah ada ibu bapa yang dilantik sebagai pengawas ke atau dalam tu, ataupun sebablah masing-masing kadang-kadang kalau kita nak tegur nanti kita disalah faham pula, lebih-lebih dari cikgu pula. Apa yang Syawal buat ataupun apa yang Syawal lihat dalam chat group itu? Sebab kita kalau boleh kita tak nak hapuskan sebab ini satu-satu komunikasi yang berkesan. Tengoklah dia tengok pada jenis soalan. Kadang-kadang tu soalan yang macam yang memang kita boleh tolong jawabkan, kita tolong jawabkan. Tapi kalau yang macam benda tu berulang setiap minggu, benda yang sama, tanya kerja rumah ataupun tanya baju apa. Jadi itu saya buat tak tahu je lah. Apa lagi saya boleh buat? Ada ibu bapa lain yang tak ada. Memang tak ada sebab saya tak tahulah, mungkin ibu bapa lain rasa bagus juga soalan ni, tapi bagi saya macam itu tanggungjawab anak. Jadi kalau ada saya pun senyap je lah. Jadi kita tak nak create tension kan dengan ibu bapa yang lain. Jadi kita senyap je lah. Okey. Maknanya kalau nampak situasi macam tu, diam-diam sajalah.
diam je lah nak buat macam mana. Nanti kan bergaduh. Jadi itu cabaran. Kadang-kadang ada ibu bapa yang berpihak kepada guru. Kerana kesian cikgu tu dah bagi maklumat, kemudian tanya lagi. Okey, sebagai justifikasi mungkin ada ibu bapa yang terlepas mesej itu. Jadi tanya balik. Okey, barangkali Cik Zaid ada pandangan tersendiri bagaimana untuk memastikan keberkesanan penyampaian ini. Okey, saya nampak beberapa benda lah dalam is a tool, alat komunikasi. Satu benda yang sangat perlukan zaman sekarang lah. Kita tak nafikan yang itu. Tetapi dia memerlukan disiplin yang tinggi daripada semua pihak, terutamanya ibu dan ayah lah. Dan malangnya ramai yang abuse benda ni, ramai yang salah guna kan, macam di contoh-contoh tadi. Jadi saya rasa dalam setiap grup ni dia kena ada seorang taiko lah. Okey, dalam kalangan ibu bapa. Kalangan ibu bapa lah kalau boleh. Yang jenis brutal sikit, yang jenis tegur. Kalau kita tengok dalam Islam pun dia sebenarnya mengajar kita benda ni. Jika nampak benda tak betul, kita ada beberapa pilihan. Sama ada kita nak berdiam diri, dan berdiam diri itu adalah iman yang paling lemah lah. Kalau berani sikit, dia tegur dengan perkataan. Jadi kita nak mendidik ibu bapa ke arah ni lah. Tegur, ada cara tegur. Tegur jangan kurang ajar. Buat orang sakit hati. Ada cara tegur yang positif yang boleh membuat orang sedar tentang kesilapan dia. Kalau macam tadi kan, yang tanya berulang kali tu, kita boleh target dia puan. Bulan ni saja puan dah tanya 3 kali. Ataupun nak sarkastik sikit dah 14 kali. Boleh tak refer kepada mesej yang bertarikh sekian-sekian. Kadang-kadang orang fahamlah. Oh, kita tegur dengan berhemah lah. Jangan, kau ni apa? Kan? Dia mula nak marah. Dia jadi defensif. Jadi dia mengharu-birukan grup tersebut. Jadi saya tengok bila pihak guru juga kena faham, ibu bapa concern pasal anak-anak kan. Dan mungkin guru-guru boleh lebih proaktif dalam grup tersebut. Sentiasa ada satu benda yang dia boleh letak selalu sebagai peringatan yang berulang kali. Ada dan tata cara dalam grup ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu grup yang saya masuk tu, cikgu tu bagus. Dia kata, okey, grup ni khas untuk komunikasi. Jadi tak perlulah hantar doa ke, ucapan selamat pagi ke, gambar-gambar. Ucapan selamat pagi. Dia cakap direct, kita faham. Dan alhamdulillah, grup tu harmoni. Masih dan apabila ada yang terbabas macam tu, dia orang kata, cikgu dah pesan, tak payahlah selamat pagi kat sini. Kan kena ada kan seorang yang suka everyday hantar doa lah. Bagus benda tu, tapi ni orang kata berkongsi positive vibes. Positive vibes. Tapi dah mesej dah lari. Jadi kena ada seorang yang macam tu. Dia macam monitor lah. Saya elok kalau setiap grup tu ada seorang monitor. Macam dalam kelas ada monitor yang boleh pengawas lah. Yang boleh mengawal keadaan lah. Barulah grup tu. Dan saya suka tadi yang one way tu. Sebenarnya itu yang terbaik. Pernah berlaku dekat sekolah saya sendiri, pengalaman saya sendiri dan baru saya faham betapa benda grup ni sangat mengganggu kehidupan guru. Seorang suami kepada guru datang ke mesyuarat agung PIBG semata-mata nak luahkan benda tu. Bila timbul je dia bangun, dia angkat tangan, saya minta maaf. Dia cakap dengan baiklah. Saya sebagai suami kepada perempuan, saya ingin nak bagi tahu semua ibu bapa kat sini, WhatsApp group telah merosakkan hidup kami sekeluarga. Sebab mesej datang bertalu-talu, tak kira masa. Dan isteri saya seorang guru yang baik, dia cuba reply. Dan dengan tu telah mencuri masa keluarga kami. Jadi tidak adil kepada keluarga kami. Dan bila dia cakap macam tu, baru tersentuh hati semua ibu bapa. Ibu bapa baru perasan, cikgu pun, guru pun adalah human yang ada family. Jadi sama-sama kena mainkan peranan lah. Yalah, kadang-kadang ibu bapa ni rasa mereka adalah stakeholder. Jadi mereka pembayar cukai dan sebagainya. Mereka ada hak untuk mendapatkan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi itulah kita nak bawa satu aspek ini. Kalau yang kes paling ekstrim seperti yang perkongsian yang menjadi tular yang memarahi guru dan sebagainya di chat group. Kadang-kadang ada memarahi ataupun mencemuh di dalam grup. Kadang-kadang di PM tepi pun dia gasaknya kan macam begitu. Dan guru-guru sebagai penjawat awam tertakluk di bawah perundangan kita, di bawah kanun keseksaan Akta 574 Seksyen 503, kesalahan melakukan secara jenayah. Jadi anda sebenarnya
kalau ibu bapa ni berhati-hati dalam menuturkan sesuatu pandangan ataupun kritikan terhadap guru, ya, kerana ada undang-undang yang boleh diguna pakai sekiranya dilihat sebab ini satu ancaman kepada mereka. Elok juga taruh akta tu dalam grup. Sekali-sekali. Itu poin yang baik, ya. Kerana siksaan Akta 574, dia Seksyen 503 adalah kesalahan menakutkan secara jenayah, dan Seksyen 506 siksaan bagi ataupun hukuman bagi kesalahan dan menakutkan secara jenayah. Kalau anda baca atau perincikan, barangkali anda akan fikir banyak kali sebelum mengkritik guru ataupun mencemoh. Ya. Okey, Syawal kata ada dua grup kan, sebab dua sekolah berbeza. Satu tu satu hala saja menerusi Telegram. Adakah tidak disyorkan kepada sekolah lagi satu ni ataupun bagaimana sebenarnya? Sebenarnya masa saya attend PIBG meeting yang sekolah yang Telegram ni, ada ibu bapa yang cadangkan kenapa tak ada WhatsApp group. Okey, kenapa tak ada hala? Susah nak contact, nak tanya anak dia punya homework, nak tanya anak dia. Jadi YDP sekolah tu bagus. Dia kata tak perlu. Jadi apa yang penting apabila ada pengumuman ataupun aktiviti, dia akan umumkan di Telegram. Masuklah Telegram. Jadi senang. Dia nak uruskan senang. Jadi sebab memang pernah berlaku kes yang macam itulah, yang aktiviti guru bersama keluarga diganggu. Sampai tengah malam, parent marah-marah tengah malam. Jadi dia terganggulah. Jadi suami cikgu tu dia tak suka lah kan. Tak puas hatilah, dia komplain kan. Jadi sebab itulah sekolah tu dia come up with Telegram ni one way lah. Okey. Tak salah untuk ada yang two way pun. Tak salah. Asalkan dapat disantuni dengan sebaik-baiknya. Kita kena faham, kalau misalnya kata difahamkan sekolah Jalan 4 ni bilangan muridnya ramai. Ramai. Jadi bayangkan macam-macam perangai. Kalau setiap ibu bapa dalam satu grup tu PM tepi, bayangkan di luar waktu tugas. Jadi ini antara cabaran yang akan kita harungilah, yang perlu kita harungi. Syawal, terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi pandangan. Kita doakan yang terbaik sebagai ahli KSIB dan sebagai PIBG, yang semoga dapat kita cari jalan penyelesaian lah, ya. Betul. Ya, terima kasih banyak. Kita nak berehat seketika. Kami alu-alukan pandangan anda sebenarnya. Kami nak buka talian 03-7726-1603. Kalau ada sebarang pandangan yang berkesan dalam mengguna pakai aplikasi komunikasi ini, boleh cadangkan kepada kami, barangkali boleh diguna pakai. Ataupun ada soalan yang diajukan melalui titipan WhatsApp di 017-6828-348. Yang ini jangan telefon kami, WhatsApp saja, ya. WhatsApp. Ini pun jangan salah guna. Ini pun grup WhatsApp untuk teks saja, ya. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Syarah Meja Bulat. Thank you, Syawal. Okey, kembali dalam Syarah Meja Bulat dan kita teruskan perbincangan, dan seorang lagi panelis saya perkenalkan. Tadi ibu bapa sekolah Kawasan Jalan 4, ini guru besarnya bersama dengan Cik Zaid. Saya perkenalkan Puan Hajah Ainun Muhammad Salahuddin. Dah 35 tahun pengalaman mengajar. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Sebelum tu nak maklumkan kepada anda, Hajah Ainun ni bukan calon-calon guru besar ni. Dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 95, 2009, 2016. Wow. Dan juga anugerah guru besar terbaik Active Home Tutor. Dan the most kindest principal in Malaysia. Alhamdulillah. Ya, ada video tentang Hajah ni yang kata pagi-pagi akan bersalaman dengan anak murid ni datang ke sekolah. Ya, saya sejak daripada hari pertama sekolah, memang daripada sekolah yang pertama saya menjadi guru besar, daripada HEM dulu pun saya memang habit saya suka bersalaman dengan anak murid kan. Jadi setiap sekolah yang saya akan pergi pada hari pertama lagi saya dah akan bersalaman dengan anak murid. Baik, kita akan cerita lanjut tentang hubungan harmoni guru besar dengan anak murid. Tapi kami nak kongsikan, kami berkesempatan buat undian secara online di Instagram dan juga di Facebook tentang penggunaan chat group ini, sejauh mana ibu bapa ataupun pengguna melihat lebih banyak kebaikan ataupun keburukan. Di Instagram, kita mula dengan Instagram, itu apa yang Instagram memilih, yang mengatakan sama ada baik ataupun tidak. Yang mengundi di Instagram mengatakan buruk 72%. Lebih membawa keburukan 72%. Tinggi tu. Ya, berbanding 28% kata baik. Manakala Facebook pula lebih kurang jugalah. Ya, 62% melihat lebih kepada keburukan.
Baik. Sebagai seorang pentadbir sekolah kebangsaan, maknanya sekolah rendah lah yang ibu bapanya sangatlah betul-betul menitik beratkan sasih anak di sekolah itu, ya, kebajikan dan sebagainya. Bagaimana Cikgu Hajah melihat situasi komunikasi menggunakan chat group ni? Jadi sebenarnya komunikasi melalui WhatsApp group ataupun Telegram ni dia ada pro and cons dia. Kan ada baik dan buruknya. Ya, baiknya ialah bila kita dapat memberi info secara cepat, tepat dan murah. Ya, maknanya kita tak memerlukan apa-apa kos. Ya, kalau kita dahulu kita kena buat brochure, kita kena buat risalah, kita kena buat surat edaran. Ya, dan ini memakan belanja yang sangat besar. Ya, kalau di sekolah saya ada 2,400 murid. Ya, setiap kali kita nak bagi surat edaran, kita kena pakai hampir satu rim kertas. Ya. Jadi bila kita ada WhatsApp group ni, so semuanya kita buat secara digital dan kita hantar. Sangat menjimatkan sebenarnya, paperless. Itu kebaikannya lah. Ya, keburukannya pula seperti apa yang telah kita bincangkan sebelum ini semualah. Ya, dia keburukan ni sebenarnya bila kita menyalahgunakan. Ya, kalau semua orang ada etika menggunakan media sosial, perkara ini takkan terjadilah. InsyaAllah. Itulah dia. Etika ni dia agak subjektif. Ya, kita bercakap tentang setengah ibu bapa kata, okey, cara saya ni beretika sebab saya nak pastikan anak saya betul-betul termaklum dengan apa arahan ataupun maklumat yang dikongsikan. Jadi saya buat orang kata double check ataupun nak confirm. Jadi sebagai guru besar, pastinya banyak aduan tentang perkara seperti ini kan. Bagaimana Hajah mengendalikan karenah ini dalam kalangan guru dan juga dalam kalangan ibu bapa? Sebagai pentadbir, saya kena menjaga kedua-dua belah pihak. Saya kena menjaga pihak guru dan juga pihak ibu bapa. Jadi kita setiap satu insiden atau satu isu tu kita seperti menarik rambut daripada tepung. Supaya kedua-duanya tidak tercalar hatinya. Jadi kena memainkan peranan yang sangat secara berhemah. Kadang-kadang ada juga yang ibu bapa PM tepi saya mengatakan cikgu macam ni. So guru besar pun dapat PM tepi juga? Dapat. So jadi kita cubalah menjawab secara berhemah. Kami di SK Jalan 4, kita WhatsApp group itu di admin oleh pengurusi kelas. Kita ada satu group yang macam Tuan Zaid beritahu tadi ya. Maknanya yang monitor tu adalah pengurusi kelas yang terdiri daripada ibu bapa. Okey, baik. Setiap grup tu ada, maknanya guru sebagai penyampai maklumat yang memantau kesejahteraan itu pengurusi yang dilantik dalam kalangan ibu bapa tu sendiri. Dalam kalangan ibu bapa. So bila sesuatu grup tu panas, pengurusi akan memainkan peranan. Okey, baik. Kita harus berlaku adil kepada ibu bapa juga seperti yang kita sebutkan, ialah yang ditular di media sosial barangkali kes-kes ekstrim lah, yang mencemuh guru dan sebagainya, yang bertindak di luar kewarasan fikiran kita sebagai individu yang sepatutnya menghormati guru. Okey, Cik Zaid, sekarang kita nak cerita tentang ibu bapa, istilahnya helicopter parenting ni. Okey. Yang kita nampak paling ketara ialah dalam kalangan ibu bapa yang ada anak-anak sekolah rendah lah ya. Sebelum tu kita kongsikan sikit ciri-ciri. Adakah anda tergolong dalam ciri-ciri helikopter parenting ni? Kita kongsikan. Okey, antara ciri-ciri helikopter parenting ialah nombor 1 ialah mengawal dan mengendalikan sepenuhnya isu sosial anak. Nombor 2, pergerakan anak dipantau ketat setiap masa. Pergerakan pergi mana, keluar ke kelas mana, dan hari ini ada pergi kerja sebenarnya ke tidak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerap berbincang dengan guru selepas guru anak selepas kelas. Kalau boleh nak jumpa cikgu tu, setiap kali itulah nak jumpa cikgu. Keempat, menyelesaikan tugasan sekolah anak dan mendesak guru untuk beri grade tambahan. Ini saya jangan dengar. Ini ada aja. Okey, di sekolah Jalan 4 alhamdulillah tak ada. Okey, ini tolong siapkan homework anak dan dia pula jadi pelobi untuk dapat grade tambahan. Okey, yang kelima ialah tidak boleh menerima kegagalan anak. Maknanya nak anak tu kalau boleh nak cemerlang saja, sukan ataupun akademik. Yang keenam, tidak membenarkan anak bermain di luar, bimbang berlaku kemalangan. Ini kita fahamlah, ini situasi zaman sekarang. Dan ketujuh, masih menguruskan bilik dan pakaian anak yang sudah besar. Pun anak mak ayah yang masih nak uruskan, bukan terpaksa tapi nak uruskan. Kalau anda ada ciri-ciri ini, barangkali anda adalah salah seorang helikopter parent. Helikopter maknanya sentiasa berada berlega-lega di sekeliling anak anda itu. Okey,
ini bukan hanya di Malaysia, di Singapura ada, di Australia, di negara barat ada. Jadi bagaimana situasi helikopter parenting ni dikaitkan dalam konteks perhubungan dengan guru ni sebab pemantauan ketat terhadap anak di sekolah? Betul. Okey, the helicopter parenting ni dia disebabkan oleh semangat persaingan ibu bapa yang inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kalau kita tengok tu nampak macam baguslah kan. Tetapi sebenarnya cara mereka tu kalau kita tengok secara logik pun dah tak bagus dah. Tetapi ibu bapa sebenarnya dia tak sedar yang mereka sedang mengongkong anak-anak. Semuanya mahu dikawal supaya kehidupan anak tu sempurna, supaya anak tu nampak cemerlang, semuanya teratur. Tapi malangnya kehidupan kita bukan macam tu. Kehidupan kita ialah proses pembelajaran bukan berlaku macam tu. Proses pembelajaran berlaku melalui buat silap, kena marah, get into trouble. Itu sebenarnya proses pengajaran di mana anak-anak helicopter parents ni tak akan merasa. Yang mereka rasa ialah kongkongan, tekanan, pressure dan mungkin ada yang respon dengan positif. Maksudnya bila buat macam tu hidup mereka teratur dan mereka jadi cemerlang. Tapi saya rasa tak ramai. Kalau kita buat survey kajian saya rasa lebih banyak buruk daripada baik. Sebab parenting ni. Dan saya juga nak sentuh apabila ibu bapa sebegini mereka kena sedar menjadikan anak cemerlang bukan tugas ibu bapa seorang semata-mata. Memerlukan orang lain. Kebetulan abang ipar saya pun seorang pengetua, dia selalu guna, saya selalu borak dengan dia guna jari macam ni. Dia kata untuk seorang jadi bagus, dia memerlukan 4 jari yang memainkan peranan. Baru nampak bagus. Kalau macam tu tak nampak bagus. Jadi 4 jari tu ialah anak tu sendiri, ibu bapa, kalau boleh tengok kamera macam ni, anak, angkat tinggi sikit. Okey, baik. Ibu bapa, guru-guru dan pihak sekolah. Jadi semuanya kena memainkan peranan masing-masing. Jadi kalau helikopter parent ni mengawal setiap pergerakan anak dan mengawal guru tu sendiri, cikgu anak saya kat mana, maka peranan guru dan pihak sekolah dah jadi terbantuk juga. Baik, okey. Jadi itulah masalah dia lah helikopter parenting. Hajar, kita bila perkara seperti helikopter parenting ni bukan sesuatu yang diwujudkan. Ia barangkali disebabkan persaingan, sebab persaingan di sekolah ni sentiasa berlaku daripada dulu lagi kan. Siapa dapat nombor 1, nombor 2, dapat banyak A dan sebagainya. Jadi secara tak sengaja wujudlah persaingan dalam kalangan ibu bapa. Bagaimana pihak sekolah? Saya tak mahu tanya sekolah Jalan 4 ada ke tidak, saya tak mahu tanya. Cuma saya nak tahu bagaimana dalam situasi begini sekolah menggalakkan kecemerlangan. Pada masa sama mengimbangi ini dengan tidak menampakkan semangat persaingan yang boleh menjadi tidak sihat. Supaya ibu bapa tahu yang guru ada tugas dia. Anak ada tanggungjawab dia untuk belajar, untuk dapatkan ilmu. Jadi tak perlu ibu bapa terlalu mengongkong sampai guru pun terkesan dengan tugas hakiki mereka. Sekarang ni alhamdulillah kita di pihak Kementerian Pendidikan kita tidak lagi exam oriented kan, kita lebih kepada maknanya pertumbuhan anak-anak itu bukan perkembangan akademik semata-mata. Jadi kita di sekolah kita selain daripada akademik kita juga ada koko co-curriculum, kita juga ada psikometrik dan sekarang ini alhamdulillah di tahap 1 kita dah ada PBD, penilaian berasaskan bilik darjah. Maknanya kita tidak ada exam lagi. Bila dia dah tidak ada peperiksaan, maknanya semangat sikap pertandingan antara ibu bapa tu dah kurang sedikitlah. Jadi alhamdulillah lah, maknanya kita boleh mengajar dengan lebih selesa, dengan kita dapat membina karakter murid itu sendiri. Okey, baik. Soalan terakhir saya kepada guru besar ni lah. Kita tak mahu lihat ibu bapa sebagai yang bersalah dalam hal ini. Sebab kadang-kadang perkara ini bila menjadi semakin meruncing, diambil kesempatan oleh pihak guru pula. Saya tertekan, tak boleh buat kerja dan sebagainya. Akhirnya tidak dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa yang Hajar sebagai seorang pendidik dalam tempoh 30 tahun boleh kongsikan nasihat kepada guru-guru ini? Terutama dalam berhadapan dengan ibu bapa seperti ini. Okey, kita kan sebagai guru ni kita kena ada orang kata give and take lah. Give and take. Maknanya kita kena beri juga peluang kepada ibu bapa untuk bertanya tentang perkembangan anak-anak dia.
dan sebagainya lah, sebab kita tahu parent yang concern yang macam ni dia memang nak tahu apakah pencapaian anak dia. Daripada saya tidak silap, tak ada salah pun kalau ibu bapa dan guru sama-sama sama-sama berkongsi berkongsi sama-sama bagaimanakah mereka nak melahirkan anak yang cemerlang dunia dan akhirat. Jadi guru pun janganlah terlalu menyalahkan ibu bapa. Jangan menyalahkan. Sebenarnya kita berganding bahulah sama-sama seperti yang Cik Zahid beritahu tadi. Semua orang memainkan peranan untuk menjadikan anak ini berjaya dunia akhirat. Baik. Hajar, terima kasih banyak atas pesanan itu dan dorongan juga kepada guru-guru ya. Kalau Hajar boleh terus bersalaman dengan anak-anak murid. Bagus, ya. Boleh diamalkan di semua sekolah. Kecekalan semangat itu sebagai pendidik itu akan sentiasa ada. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Kita doakan terbaik terus cemerlang dalam mendirikan sekolah. Sekolah Kebangsaan Lampat. Cik Zahid tak boleh balik lagi. Okey, tak apa. Kita akan sambung cerita sekarang ni. Bagaimana dalam situasi komunikasi ini, dan kita tak nak anak-anak kita melihat kalau mak ayah boleh buat, maknanya saya pun boleh buat terhadap guru saya. Jadi itu kita tak mau. Jadi kita selepas ni nak bercakap tentang adab terhadap guru, bagaimana sepatutnya kita memuliakan guru. Selepas ini dalam Syarah MJ Bulat. Okey, bersua lagi dalam Syarah MJ Bulat dan kami alu-alukan pandangan daripada anda. Kalau ada nak panggil kami, hubungi kami 0377261603 ataupun melalui WhatsApp 0176828348. Di Facebook boleh juga Facebook live streaming sekarang ni Syarah MJ Bulat. Okey, sedikit perkongsian ini kami perolehi daripada satu portal keibubapaan juga. Portal dalam bahasa Inggeris tapi kami alih bahasa ataupun translate dalam bahasa Melayu. Agak keras sikit bunyinya. 6 cara merosakkan hidup anak. Okey. Ini harapnya kita tak buat macam inilah. Tapi kalau ada, barangkali ada perubahan yang kita boleh lakukan. Yang nombor 1, cara pertama untuk anda rosakkan hidup anak anda ialah dengan memastikan anak menjayakan cita-cita anda yang tidak tercapai. Dulu nak jadi doktor, lepas tu tak capai, dikerahkan anak tu untuk menjadi doktor. Yang kedua, menyarankan anak untuk menyertai sebanyak mungkin aktiviti. Pimpong dia, sukan dia, bola keranjang dia, bola sepak dia, ballet dia, piano dia, semua dia. Yang ketiga, memastikan prestasi anak sentiasa kompetitif dan cemerlang. Ini subjektif jugalah, tapi kalau terlalu kompetitif pun, seperti Cik Zahid sebut, memudaratkan juga. Yang keempat, tidak tentu dalam memutuskan tentang hal ehwal anak. Kejap nak hantar sekolah ni, kemudian nak hantar sekolah ni dan sebagainya. Kejap nak hantar tuition, kejap homeschool dan macam-macam lagi. Okey, kena ada ketentuan yang betul-betul jelas. Yang kelima, melarang keras penggunaan peranti. Kadang-kadang kita lihat ini sebagai isu bila anak main tablet dan sebagainya. Tapi ini juga sebenarnya kalau tak bagi langsung pun berbahaya juga. Betul-betul. Yang keenam ialah memarahi anak di depan khalayak. Ini memang tidak dianjurkan. Okey, ini 6 cara kalau anda buat ni barangkali boleh fikir kembali untuk tidak dilakukannya. Saya lupa nak perkenalkan tetamu saya di sebelah kiri. Pernah kita jemput sebelum ni. Itulah dia. Di sebelah kiri saya adalah Senator Ustazah Asma Husin, Ahli Dewan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat kembali ke Syarah MJ Bulat. Okey, blog ini kita nak cerita tentang adab ataupun memuliakan guru. Cik Zahid nak kongsikan satu kata-kata hikmat yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat baik untuk diambil pedoman. Silakan. Okey. Ini saya memang gunakan dalam, saya pun mengajar juga, saya buat training. So saya dapati apabila saya tunjukkan benda ni, saya boleh nampak perubahan pada peserta seminar. Awal-awal saya tunjuk kata-kata daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pelajarilah adab sebelum pelajari ilmu. Pelajari adab sebelum pelajari ilmu. Dan beberapa lagi saya share lah daripada Imam Malik. Beliau berkata, belajar ilmu itu seolah menadah ilmu. Jangan kita panggil belajar ilmu, kita panggil menadah. Sebab ilmu dia datang dari atas. Dari guru, maha guru turun ke bawah. Seolah air yang mengalir ke bawah. Sebab tu orang zaman datuk nenek kita dulu dia sebut kita menadah ilmu. Pergilah anakku menadah ilmu. Itu maksud dia menadah kitab kan. Menadah kitab. Dia seolah menghina diri kita untuk menadah ilmu. Dan ilmu ni kena tadah, kena ada bekas dia lah. Air kan kena ada bekas dia. Dan kena buat sesuatu yang baik kepada maha guru. Saya teringatlah zaman kita belajar guru Quran dulu, sebelum belajar kena dulu pakai telaga kan, kena penuhkan tu kan, ataupun kena sental apa-apalah, barulah kita ada layak untuk menghadap maha guru kitab. Betul. Jadi
Itulah antara adab-adab yang bila saya share benda ni, saya dapati ramai orang zaman sekarang dia tak tahu dah adab ni. Jadi apabila adab tak ada, ilmu tak masuk. Lebih kurang macam itulah. Jadi mungkin ustazah ada lagi banyak poin-poin yang boleh dikongsikan lah. Baik, okey, ustazah terbabit dengan begitu dekat dengan kelompok pembuat dasar kan. Kita bercakap tentang segala penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara. Sejauh mana melihat adab itu suatu yang turut diberi penekanan dalam sistem pendidikan negara ni? Okey, apa Eli? Bila cerita pasal adab ni, saya suka nak sambung sikit. Kalau Imam Ghazali dia kata, aku belajar 30 tahun tentang adab, baru belajar ilmu. Maksudnya, takkanlah dia belajar. Maksudnya, sambil belajar, adab tu dibentuk melalui kematangan ilmu. Itu yang orang tak faham. Kan? Yang seterusnya, sewaktu Imam Ghazali, apabila nak menulis kitab dia yang panjang, Ihya Ulumuddin, dia start dengan adab menuntut ilmu. Dan saya tengok budaya itu sebenarnya adalah budaya daripada ulama-ulama dulu. Budaya daripada dulu, semua orang kalau nak belajar ilmu, daripada kecil itu dia mesti belajar adab dulu, baru dia akan pergi yang lain. Tapi sekarang mungkin pendekatan kita lebih kepada substance ilmu. Kalau matematik, belajar matematik. Masuk sekolah, belajar ABC, bata kan. So adab tu diterapkan dalam, menyebabkan kadang-kadang pelajar-pelajar dan sebagainya dia confuse. Sebenarnya dia nak belajar substance ataupun dia nak belajar hasil daripada ilmu. Itu yang dia jadi keliru. Waktu sekarang betul. Macam Cik Zaid sebut tadi kan. Sekarang kalau kita tak cerita secara manual, awak dengan guru mesti gini-gini, dia tak tahu. Tapi kita kata kenapa zaman kita dulu tak payah cerita. Dia datang sendiri. Sebab cara tu tadi. Sebab kita go for substance. Dia jadi macam robot gitu kan. Suruh buat gitu. Menjadi seolah teknikal lah. Teknikal. Okey, saya sambil-sambil kita bersembang ini, saya terpanggil untuk berkongsi. Ini satu artikel dari Harian Metro yang berjudul Muliakan Martabat Guru. Jadi ditulis artikel oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi dari beliau adalah Timbalan Pengarah Institut Sains Islam USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Antara petikan yang boleh saya ambil daripada artikel ini ialah nas-nas ataupun dalil yang berkaitan dengan adab ini. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan satu lagi, ini perkongsian daripada Urwah bin Mas'ud. Para sahabat bercakap dengan suara yang rendah atau sopan ketika bertutur dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menajamkan pandangan mereka, yakni merenung dengan tajam kerana menghormati Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Satu lagi, Saidina Anas kata, sesungguhnya pintu rumah Rasulullah SAW itu diketuk dengan kuku. Walaupun ringkas, menunjukkan betapa hormatnya terhadap guru tu, sampai nak ketuk pun guna kuku saja. Macam kan, takut kasar. Takut kasar. Dan ada lagi dikongsi di sini yang anak murid ini nak menyelak helaian kertas pun dengan perlahan-lahan, tak mengganggu konsentrasi guru itu sendiri. Jadi ini adalah satu yang kita dengar daripada kisah-kisah lama, nas-nas ilmuwan terdahulu. Bagaimana ia boleh diterapkan dalam konteks semasa kini yang semuanya bergerak pantas, semuanya menuju ke kecemerlangan? Cik Zaid. Okey, saya setuju sangat benda ini diterapkan, sebab kalau kita tengok malangnya bukan bangsa yang Islam yang menerapkan benda ni. Maksud saya bangsa Jepun. Kalau kita perasan, bangsa di Jepun, sebelum anak-anak murid masuk kelas, mereka kena cuci tangga. Kalau kita perhati betul-betul, dia bukan nak cuci tangga tu, tapi nak cuci hati. Dan saya teringat Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz, walaupun masa tu beliau menjadi menteri besar, malam-malam balik rumah dia basuh pinggan. Dia basuh pinggan. Jadi orang tanya, apa Tuan Guru? Apa? Dia basuh pinggan kan? Dia kata, bukan, saya bukan basuh pinggan, tapi saya basuh hati. Kau macam itulah. Ini seolah-olah adab, dia mengingatkan kita tentang tempat kita. Jadi saya sangat tertarik cara sebegini. Macam tadi ada ibu ayah marah anak kena cuci longkang. Ya, betul. Sebab mereka tak faham. Guru dia bukan nak suruh anak tu cuci longkang, tetapi untuk mendisiplinkan anak tu, nak menunjukkan kau jangan rasa kau besar sangat. Longkang pun kau kena cuci sendiri. Orang Jepun kena cuci tandas. Tengok bangsa dia sekarang. Berdisiplin, maju dan sebagainya. Dia bermula daripada latihan adab sedari kecil. Jadi saya harap ibu bapa yang ni, kalau kita boleh viralkan benda ni lah. Buatlah anak-anak kita semua cucilah. Kalau saya suka kalau anak saya disuruh cuci
dia bersihkan even tandas pun kelas. bersihkan kelas semua tu. Tapi buat dalam bentuk yang mulia lah. Sebab itu adalah cara-cara untuk menyuci hati mereka. Itu pun saya adab juga. Mungkin saya boleh tambah sikit. Saya ingat dulu kita masa sekolah, memang kita wajib kan bila sampai sekolah, kita ada kawasan kita. Kamu kena sapu kat sini, kamu kena. Dan dulu bila kita buat, kita gembira. Dan kita tolong cikgu pun gembira. Tapi bila saya perasan, sebab saya pun pensyarahkan sebelum ni kan, bila kita minta tolong daripada budak, mereka ni saling bertolak-tolak. Dan di sekolah pula ada cikgu mengadu, bila suruh anak menyapu sampah, dia kata saya bayar cikgu bukan untuk suruh sapu, suruh ajar. Itulah dia. Itu antara dilemanya. Konsep didik itu. Ada juga dalam grup chat ini yang ibu bapa mengesyorkan diambil pekerja untuk membersihkan kelas dan sebagainya. Okey, tak apa, itu nanti kita bincang lebih lanjut. Kita ada pemanggil nak berikan pandangan ini di talian. Hello, assalamualaikum. Hello, Puan Nur Emira. Ya, saya. Assalam. Ya, silakan. Pandangannya? Saya nak bagi pandangan. Silakan. Yang mana saya sebagai seorang ibu muda yang berusia 27 tahun, ada anak berusia 8 tahun. Okey. Saya jadi macam ni, saya ajar anak-anak walaupun saya ni muda, saya ajar anak-anak saya terap daripada rumah, daripada tadika sampai ke sekolah rendah. Saya ajar abang adik, yang abang tu sekolah rendah, yang adik sekolah tadika. Abang adik macam mana korang hormat mami dengan papa kat rumah. Macam tu juga korang kena hormat cikgu. Saya ajar anak-anak sebab saya kata kalau abang, walaupun abang balik bercerita mami cikgu denda macam ni, tak boleh. Itu salah. Kalau mami dulu lebih lagi cikgu buat. Saya akan ajar macam tu. Kita akan bandingkan zaman kita dengan zaman dia. Cakap, tak apa bang, abang salah cikgu denda. Itu okey, mami sokong. Saya tak ada balik kita nak marah cikgu, tak ada. Sebab jenis saya bukan macam tu. Sebab kita benda ni kena terap daripada rumah. Saja macam mana mak kita didik hormat cikgu, nak jumpa pasal malam pun kita tunduk cikgu. Betul. Tapi budak sekarang jumpa, hai cikgu. Hormat cikgu. Macam mana cikgu buat, cikgu tegur apa sebab cikgu sayang. Itulah dia. Puan Nur Emira bekerja ataupun suri rumah sepenuh masa? Saya rumah sepenuh masa. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. Tahniah. Sama. Dan tahniah. Tahniah kepada puannya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak sambung lagi perbincangan lepas ni. Berehat seketika. Banyak lagi sebenarnya benda ni dalam 1 jam memang tak dapat dirungkaikan lah. Tapi apa yang kita boleh buat setakat mana kita mampu, kita cuba. Kita jumpa lagi selepas ini. Syarif Jubilat. Okey, kembali dalam Syarif Jubilat dan di minit-minit terakhir ini saya nak baca sedikit perkongsian daripada rakan WhatsApp penonton. Saya ada cadangan untuk memudahkan guru dan juga para ibu bapa. Tak perlu buat grup, tapi sekurang-kurangnya sebarang info guru atau wakil guru boleh blast melalui broadcast WhatsApp kepada ibu bapa. Okey, dan pihak sekolah perlu ada satu page ataupun grup Facebook sekolah dan salurkan sebarang info melalui grup tersebut dan wajiblah grup tersebut aktif untuk sebarang pertanyaan. Okey, ini salah satu cadangan yang baik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, Ustazah, bagaimana kita nak kembali melihat adab ini dapat dipraktikkan bukannya dalam kalangan anak tetapi juga ibu bapa? Ya. Okay, saya ingat ada satu persoalan besar lah. Ada sekali tu wartawan tanya saya, apa beza guru dengan ibu bapa? Sebab dua-dua tu mendidik. Mendidik, ya. Rupanya saya berperasan kita tak faham benda ni. Sebab tu yang kita duk kata ke guru kata ke ibu bapa. So saya kata guru ni sebenarnya dia adalah membentuk disiplin ilmu murid. Sebab itu apa-apa berkaitan dengan pembentukan ilmu itu adalah di bidang kuasa seorang guru. Tapi along tu adab tu datang sekali. Sebab ilmu ni dia mesti disertai dengan adab. Barulah ada berkat. Orang tak faham berkat ilmu tu. Itu yang memberikan kelebihan dan kenikmatan dalam hidup. Ibu bapa ni dia membentuk hala tuju anak-anaknya. So hala tuju tu lebih besar. Sebab itu kita kata tanggungjawab utama adalah ibu bapa. Tetapi bekerjasama dengan guru, bukan subkon. Hari ini ibu bapa dia subkon. Bila subkon kita boleh arah sebab kita bayar. So konsep tu kena faham. Lepas tu hala tuju kena faham. Hala tuju pendidikan seorang ibu dan bapa adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Memastikan anak berjaya dunia akhirat. Maknanya peribadi. Tetapi guru ni tujuan dia adalah untuk mendidik dari segi disiplin ilmu, iaitu menghasilkan orang yang tahu, menghasilkan
orang yang alim. Apa tujuan orang alim ni dihasil kat atas muka bumi? Untuk mewarisi tugas Rasulullah. So itu tugasan seorang guru. Jadi apabila dia faham benda ni, dia akan datang perasaan izzah. Kemuliaan. Betul. Sebab tu guru dia kena jaga dia punya kemuliaan. Tak boleh buat suka-suka hati, gelak ketawa besar-besar, tunjukkan suri teladan. So budak akan timbul gerun. Campur dengan respect. Jadi tanggungjawab guru juga untuk mengangkat kemuliaan ini. Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Cik Zaid, terima kasih banyak-banyak. Kita sampai penghujungnya. Minggu depan kami akan bawa topik perbincangan tentang anak angkat. Dan kalau ada masa sikit saya nak kongsikan salah satu cara berkesan untuk menyampaikan maklumat supaya tidak mudah ataupun tidak perlu diulang-ulang, hantar dalam bentuk link ataupun gambar supaya sekiranya ibu bapa terlepas tanya, tunjuk saja gambar tu balik. Itu saja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.